Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa akramil mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi al-ghurril mayamin wa ashabihi al-hudatil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ja'alana Allah ta'ala wa iyyakum minal ladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وأكرمنا بنور الحكمة وبنور العلم وبنور الفهم عنك يا رب العالمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, ringkasan kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Kita telah sampai kepada bab yang menceritakan tentang hijrah yang pertama kepada negara Habsyah, iaitu negara Ethiopia sekarang. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة، وذلك في رجب سنة 5 من النبوة. Kemudian selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang Islam semakin disiksa, diganggu, difitnahkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membantu mereka di waktu itu, kerana tidak ramai yang ikut Islam, juga tidak ramai yang sokong Islam di waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Rasulullah suruh mereka tafarraqu fi ardillahi fa inna Allaha sayajma'ukum. Tafarraqu fi ardillah, pergilah kepada bumi Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, sesungguhnya satu hari Allah akan kumpulkan kamu balik. Mereka tanya Rasulullah, ya Rasulullah, Rasulullah syadangkan untuk kita pergi ke mana? Maka Rasulullah SAW buat isyarat kepada arah negara Habsyah. Rasulullah kata, pergilah kepada negara Habsyah. Di sana ada seorang raja yang adil, yang tidak menzalimi sesiapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kamu di sana. Wah, kata. Dan hijrah yang pertama kepada negara Habsyah berlaku di bulan Rajab, seperti sekarang. Sekarang kita di bulan Rajab, pada tahun yang kelima selepas Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul.
Dan hijrah yang pertama ini kepada negara Habsyah, ada bahagian orang yang berhijrah sendiri, ada bahagian orang yang berhijrah dengan keluarga. Dan jumlah mereka semua yang berhijrah kepada Habsyah, yang hijrah yang pertama, 11 orang, dan 11 orang lelaki, 4 perempuan. Tapi ada riwayat lain yang kata 12 lelaki, 5 perempuan. Walhasil mereka tak sampai 20 orang, yakni kurang daripada 20 orang yang berhijrah kepada Madinah, kepada Habsyah. Orang yang pertama mula berhijrah Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman bin Affan bersama isterinya. Sayyidina Uthman bin Affan berhijrah bersama isterinya Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Ruqayyah, ulama berkata Sayyidatina Ruqayyah isteri Sayyidina Uthman dan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang wanita yang amat cantik dan salihah dan sangat cantik, sehingga daripada kecantikan Sayyidatina Ruqayyah, juga Sayyidina Uthman sangat lelaki yang sangat handsome. Hatta ada satu riwayat yang berkata Jibril alaihi salam kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau sekiranya kamu ingin melihat kepada seorang lelaki yang lebih kurang mukanya macam Nabi Yusuf," dan kita semua tahu bagaimana kecantikan Nabi Yusuf, Jibril kata kepada Rasulullah, maka lihatlah kepada Uthman. Uthman bin Affan seorang lelaki yang sangat indah dan cantik ciptaannya. Macam tu juga isterinya, anak Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha. Hatta wanita-wanita di zaman mereka membaca syair atau nyanyi memuji kecantikan Ruqayyah dan Uthman, dua-dua suami isteri. Mereka berkata, ahsanu syai'in qad yara insanu Ruqayyatun wa ba'daha Uthmanu. Ahsanu syai'in qad yara insanu Ruqayyatun wa ba'daha Uthmanu. Yani perkara yang paling indah yang kamu boleh melihat di dunia ni, iaitu jika melihat Ruqayyah di sebelah Uthman, bersama Uthman, dua-dua lelaki dan perempuan ni, suami isteri ni, Uthman dengan isterinya Ruqayyah. Yani mereka kata subhanallah, Uthman sangat handsome, juga jodohnya Ruqayyah anak Rasulullah yang sangat cantik. Daripada kecantikan Sayyidina Uthman dan Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anhum, satu kali Rasulullah SAW hantar seorang lelaki untuk satu hajat, tetapi lelaki itu lambat, tidak balik kepada Rasulullah dengan segera. Maka Rasulullah SAW kata, kamu lambat. Dia kata, minta maaf ya Rasulullah. Tapi Rasulullah kata kepadanya, tapi saya tahu apa sebab kamu lambat. Yakni dengan wahyu lah, Rasulullah dapat tahu dari wahyu. Saya tahu kenapa kamu lambat. Dia kata, apa tu ya Rasulullah? Yani apa sebab? Dia kata, di tengah jalan kamu terlihat kepada Uthman dan Ruqayyah, maka kamu berdiri lama bertafakur kepada kecantikan mereka. Rasa subhanallah, yani ajib.
Macam mana lelaki ni yang paling indah dengan isteri yang paling cantik. Betul tidak? Sahabat tu dia kata, betul lah ya Rasulullah. Benar itu. Dan perkara ni terjadi sebelum turunnya ayat yang menyuruh perempuan hijab. Waktu itu Sayyidatuna Ruqayyah tak tutup mukanya lagi. Baik. Ramai yang berhijrah kepada negara Habsyah itu, tetapi jumlah mereka tak sampai kepada 20 orang. Antara mereka juga yakni Abu Salamah, suami Ummu Salamah. Ummu Salamah ni akan jadi isteri Rasulullah nanti. Ummu Salamah akan menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Amir bin Rabi'ah, isterinya Laila juga, dan ramai juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lemah, yang diganggu dan disiksa oleh orang Quraisy. Mereka berhijrah kepada Habsyah. Mereka tidak dihalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sendiri yang pilih nak tinggalkan kampung mereka. Sebab itu isteri Amir bin Rabi'ah itu yang namanya Laila, ketika dia bersiap-siap mahu pergi ke Habsyah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab melihatnya. Sayyidina Umar waktu itu belum lagi masuk Islam. Umar tanya dia, nak ke mana? Ini macam nak pindah. Dia kata, ya, kamu semua ni asyik siksa kita, asyik bunuh kawan sahabat kita, ganggu kita, tak bagi kita kemerdekaan di dalam negara kita, di kampung kita. Tak ada bebas di dalam negara kita. Kamu semua ni nak paksa kita jadi murtad dan masuk agama kamu. Jadi kita nak pergilah kepada mana-mana negara yang meraihkan hak-hak agama yang lain. Sayyidina Umar bin Khattab waktu tu rasa macam, kalamnya macam masuk dalam hatinya, dia rasa sedih sikit tentang perbuatan mereka yang jahat itu. Dan seperti mana tadi kita kata, hijrah yang pertama di bulan kepada Habsyah di bulan Rajab, pada tahun yang kelima daripada Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul. Wahakadha. Tetapi selepas beberapa masa, ada bahagian ulama kata selepas macam 3 bulan atau 6 bulan, sahabat yang berhijrah kepada Habsyah telah sampai kepada mereka berita palsu yang tak betul. Berita palsu itu apa? Iaitu mereka dengar ahli Makkah semua masuk Islam. Ahli Makkah semua masuk Islam. Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal lah, semua mereka masuk Islam. Dan mereka sujud bersama Rasulullah SAW. Oh, jadi sahabat-sahabat yang ada di Habsyah, mereka kata, lebih baik kita balik kepada negara kita. Kalau mereka semua dah jadi Islam, jadi mereka tak akan ganggu kita lagi. Jadi, buat apa duduk di negara Habsyah sini? Tak faham bahasa mereka, kita orang asing di sini, susah. Lebih baik kita balik negara kita. Selepas mereka balik kepada Makkah, sebelum mereka masuk kepada Makkah, mereka dengar berita yang sebenar. Mereka dengar berita yang sebenar. Apa berita yang sebenar tu? Berita yang sebenar sebenarnya ahli Makkah masih musuh kepada Rasulullah dan masih siksa dan ganggu Rasulullah dan sahabat. Jadi mereka bincang waktu tu sebelum masuk Makkah, macam mana kita batah balik kepada Habsyah ke atau masuk Makkah? Mereka semua kata susahlah. Nak batah balik Habsyah jauh.
susah, musafir lagi, penat. Kita masuk je lah Makkah. Setiap satu mintalah keluarga dia ke, kawan dia ke, atau siapa-siapa boleh untuk melindungikan dia daripada kejahatan orang Quraisy. Wahakadha. Dan di waktu itu selepas mereka balik daripada Habsyah dan gangguan Quraisy terlalu teruk kepada orang Islam, masuknya Sayyidina Umar bin Al-Khattab di dalam Islam. Sayyidina Umar pemeluk agama Islam. Dan cerita Sayyidina Umar bin Al-Khattab hebat, Masya Allah. Ceritanya masuk Islam. Sayyidina Umar sendiri dia yang menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia kata, adakah kalian suka saya menceritakan kepada kalian bagaimana saya masuk Islam? Mereka kata, silakan. Dia kata, di satu hari saya dengar banyak orang komplain tentang Islam dan Muhammad ini telah mempecahkan persatuan Makkah. Dan Sayyidina Umar bin Khattab dah rasa macam dah tak boleh sabar lah. Tak boleh sabar atas apa yang terjadi di Makkah ini. Jadi Sayyidina Umar dia buat keputusan sendiri. Dia kata, aku akan pergi bunuh Rasulullah ini, nak bunuh Muhammad ini. Ketika itu Sayyidina Umar umurnya 26 tahun. 26 tahun, tapi di zaman dulu 26 badan dia Masya Allah. Sayyidina Umar antara orang yang tinggi badannya dan kuat. Dia ambil bedannya, dia keluar dari rumah, dia pergi menuju cari mana Rasulullah, mana Muhammad. Dia nak bunuh Rasulullah. Di tengah jalan terjumpa dengan seorang sahabat yang sembunyikan Islamnya. Umar fikir dia kafir, tapi dia Muslim. Tapi dia tak bagi orang tahu yang dia Muslim. Namanya Na'im bin Abdullah An-Naham. Na'im bin Abdullah An-Naham. Gelarannya Naham kerana Rasulullah SAW pernah kata kepadanya, aku pernah mendengar suaramu, kahak suaramu di syurga. Yani dia ahli syurga. Dia tanya Umar, dia kata, nak ke mana wahai Umar? Dia kata, nak pergi kepada lelaki ni yang pecahkan persatuan kita, yang hinakan atuk nenek kita, yang keluar daripada agama kita. Dia kata, Muhammad? Dia kata, ya. Siapa lagi? Nak buat apa dengan Muhammad? Dia kata, saya nak bunuh dia. Lelaki itu dia kata, kamu ini sedar ke atau tidak? Dia kata, kenapa? Dia kata, kamu fikir Bani Abdi Manaf, yani keluarga Rasulullah SAW, saudaranya, mereka akan biarkan kamu macam ni? Lepas bunuh Muhammad, mereka akan bunuh kamu selepas kamu bunuh Muhammad. Dia kata, tak kisah. Lepas saya bunuh Muhammad, saya sendiri akan serahkan diri saya. Oh, jadi Na'im atau Nu'aim itu rasa macam Umar ini serius. Dan dia macam nak korbankan diri dia lah dengan membunuh Rasulullah SAW. Jadi dia cuba di waktu itu nak jadi Umar patah balik dan tak sambung pergi kepada tempat Rasulullah SAW duduk. Dia kata, ya Umar, yang kamu pergi marah macam ni, dendam, garang kepada Muhammad, lebih baik pergilah betulkan rumah engkau tu lebih dahulu. Dia kata, rumah saya
apa maksud kamu? Dia kata, kakak kamu, Fatimah bintil Khattab, dah masuk Islam. Suami dia juga, sepupu kamu, masuk Islam. Pergilah betulkan keadaan rumah kamu dulu, barulah pergi nak betulkan rumah orang. Nak bunuh Muhammad. Kakak kamu sendiri dah masuk Islam. Waktu tu Sayyidina Umar terus batal balik. So dia rasa terhina. Aduh, kakak saya dah masuk Islam dan saya tak pergi bunuh Muhammad, jadi kena saya betulkan rumah saya dulu. Dia balik dengan garan kepada rumah kakak dia, namanya Fatimah bintil Khattab. Suaminya namanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Dia adalah salah satu antara 10 sahabat yang diberi khabar gembira dia ahli syurga. Sa'id bin Zaid. Juga dia sepupu, anak saudara dengan Sayyidina Umar. Yang ini juga, Sa'id ini dia kawin dia kawin kakak Umar, dan Umar kawin kakak Sa'id. Jadi setiap satu kawin adik-beradik yang lain. Maka dia balik dengan marah. Dan di waktu itu Rasulullah SAW, kerana orang Islam sikit, dan orang kalau masuk Islam dia susah nak belajar terus dengan Rasulullah. Kalau siapa-siapa jumpa Rasulullah, jalan bersamanya atau pergi rumahnya, ini terus akan keluar berita tentang dia. Oh, kamu ni dah masuk Islam ke? Kamu ni nanti akan jadi di bawah macam ada CCTV lah. Macam mereka pasang CCTV kepada dia, tapi mereka suruh beberapa orang entai dia. Sebab orang ini kita pernah nampak dia berdiri dengan Muhammad atau jumpa Muhammad atau pergi rumah Muhammad. Yakni di waktu itu siapa-siapa bercakap dengan Muhammad SAW, itu satu tuduhan besar dan bahaya. Jadi hatta orang kalau nak masuk Islam, dia akan masuk di tengah malam atau dengan cara yang sangat tersembunyi, dengan rancangan yang sangat-sangat halus untuk supaya orang yang lain tak perhatikan yang dia dah masuk Islam. Sebab keadaan Islam begitu, kalau ada orang masuk Islam, Rasulullah SAW akan suruh mereka duduk di rumah. Saya akan hantar kepada kamu orang yang orang lain takkan perasan. Yang takkan buat orang rasa pelik apa itu. Dia akan hantar satu orang kepada kamu untuk ajarkan kamu Al-Quran. Jangan risau, duduk di rumah sahaja, jangan datang kepada saya supaya orang lain tak ganggu kamu. Dan Fatimah bintil Khattab dengan Sa'id bin Zaid, mereka diajar oleh Khabbab bin al-Arat. Mereka diajar oleh Khabbab bin al-Arat dengan satu orang lain. Dua orang Rasulullah SAW bagi mereka tugas, ajarlah suami isteri ini yang baru masuk Islam. Sa'id bin Zaid dan Fatimah bintil Khattab. Subhanallah, di waktu Sayyidina Umar bin Al-Khattab balik kepada rumah, di waktu itu Khabbab dengan yang lagi satu tu tengah ajar Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid. Umar bin Al-Khattab ketuk pintu dengan kuat. Dan sebelum ketuk pintu, dia dengar bunyi bacaan yang belik-belik bunyinya dan sebutannya di dalam rumah. Dia kata, pastilah berita ini benar, Fatimah dah masuk Islam. Jadi dia ketuk pintu kuat. Sayyidatina Fatimah bintul Khattab dengan Sa'id bin Zaid cepat-cepat lepaskan surat Al-Quran. Mereka tulis Al-Quran di waktu itu dekat kulit, dekat kertas-kertas yang jarang, dekat kulit sahaja. Jadi mereka lepaskan itu, dan Khabbab dengan kawan dia pergi sembunyi di dalam rumah belakang lansir macam tu supaya Umar tak perasan. Cuma mereka lupa simpan surat yang ada tulisan Quran dalamnya. Lepas Umar bin Al-Khattab buka pintu, dia kata, apa bunyi ni yang saya baru dengar? Fatimah kakak dia kata, tak ada apa-apa. Kita tadi sahaja simpan cerita tentang satu hal. Dia kata, jangan tipu.
Saya sudah dengar kamu sudah masuk Islam dan sekarang kamu kena mengaku. Berdarah mulutnya sehingga mukanya berdarah. Di waktu itu Sayyidatuna Fatimah dia kata, "Iya wahai Umar, saya sudah masuk Islam. Dan silakan kamu buat apa sahaja yang kamu nak buat. Saya sudah masuk Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buatlah apa yang kamu nak buat ni." Waktu itu Sayyidina Umar mula rasa kesian sikit, nampak kakak dia darah, suami kakak dia juga darah. Dia pukul di rumah, dia balik duduk macam tu. Lepas tu matanya macam terpandang kepada surat yang ada Quran dalamnya. Dia kata, apa ni? Apa ini? Sayyidatuna Fatimah bintul Khattab terus bangun, ambil surat itu. Dia kata, takkan kamu sentuhnya. Tak boleh. Dia kata, bagi saya nak baca apa yang ada dalamnya. Ini apa? Dia kata, ini Quran. Wahyu daripada Allah. Kamu orang musyrik yang najis, yang tak boleh sentuh Al-Quran. Kamu yang tak mandi lagi, kamu kena mandi. Baru sentuh Al-Quran. Kamu najis. Dia kata, bagi. Dia kata, tak boleh. Sampai kamu sumpah takkan koyak atau takkan hinakan ayat ini. Sayyidina Umar sumpah kepada Fatimah. Dia kata, bagilah saya nak baca apa yang turun kepada Muhammad tu. Apa yang Muhammad dakwah kepadanya. Saya nak tahu. Yani Sayyidina Umar matang di dalam masa yang sama. Dia garang, tapi dalam masa yang sama dia cari kebenaran. Sebab itu dia kata, saya nak baca, saya nak tahu, saya nak ada pendapat saya sendiri. Saya nak tengok. Sebelum ni saya tak baca apa yang Rasulullah kata itu Quran. Tapi Fatimah dia kata, kamu kena pergi mandi. Jadi Sayyidina Umar setuju. Dia kata, tak apa, saya mandi. Dia pergi mandi. Waktu mandi, Khabbab keluar. Dia tembuni, dia keluar, dia kata kepada Fatimah, bagaimana kamu nak bagi dia sentuh Al-Quran? Dia musyrik, dia najis. Fatimah dia kata, tak apa, saya akan bagi. Sebab saya harap sangat hati dia lumpuh dan akan masuk Islam. Saya harap dia akan terima Islam. Saya dah, Fatimah dah, dia adik-beradik lah dengan Umar. Jadi dia dah rasa yang Umar ni akan masuk Islam. Selepas tu, Sayyidina Umar bin Khattab keluar lepas habis mandi. Dia buka surat itu yang ada Quran di dalamnya. Subhanallah. Dia baca surah Taha. Taha ma anzalna alaika al-Quran litashqa. Ada riwayat lain dia kata baca surah lain. Sehingga dia sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selainku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li dhikri, dan mendirikanlah salat untukku. Maka Sayyidina Umar berhenti di waktu itu. Ketika dia baca, keluar air matanya. Fatimah bintul Khattab, suaminya Sa'id, mahu terbang kerana gembira. Nampaknya keluar air mata dan hatinya lumpuh. Jadi mereka kata, pasti Umar akan masuk Islam. Lepas baca ayat tersebut, Umar kata, yang bagi liman yaqulu hadha alla yu'bada ma'ahu ghairuh. Hendaklah yang menyatakan begitu tidak disembahyan kepada selainnya. Tidak sembah kepada selainnya. Yani Allah. Maka Sayyidina Umar, dia kata, Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, kalam Allah subhanahu wa ta'ala ini kalam yang hebat. Luar biasa. Tidak sepatutnya kita sembah kepada selainnya. Ini adalah Tuhan yang sebenar. Di waktu itu, Khabbab dengan kawan dia, mereka sembunyi di dalam. Lepas dengar Umar bin Al-Khattab ucapan itu, memuji Al-Quran dan dia nangis, mereka berani keluar. Mereka di waktu itu keluar
Dan mereka kata, wahai Umar, inni la arju an takuna sahiba da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya harap kamu adalah yang dimaksudkan oleh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semalam. Umar belik, dari mana keluar Khabbab ini, dari mana keluar lagi satu. Oh, dia kata, oh kamu ini yang baca tadi yang saya dengar suara kamu. Sembunyi di sini. Dia kata, kamu garang wahai Umar, so itu kita takut dari kamu. Tapi sekarang kita nampak kamu lembut dan kamu nangis. Jadi kita harap kamu yang dimaksudkan oleh doa Rasulullah. Dia kata, apa tu? Dia kata, semalam di hari Rabu. Di hari Rabu semalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa untuk kamu ketika dia melihat kamu. Dia kata, Allahumma a'izzal Islam bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abul Hakam ibn Hisham. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau dengan Abu Jahal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan doa Nabi SAW untuk Sayyidina Umar. Untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan Islam dengan Sayyidina Umar bin Khattab, bukan dengan Abu Jahal. Selepas tu Sayyidina Umar, dia ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW di hari Khamis. Dia masuk Islam di hari Khamis. Rabu, Rasulullah baca doa untuknya. Lepas tu Umar bin Al-Khattab kata kepada Khabbab, wahai Khabbab, bawalah saya kepada Rasulullah, nak minta maaf kerana lama saya ganggu sahabat dia. Juga saya nak ucapkan syahadat di depannya. Maka Khabbab dia kata, jom. Rasulullah berada di Baitul Arqam, di rumah Al-Arqam. Datangnya Sayyidina Umar kepada rumah Al-Arqam. Lepas sampai di depan pintu, Sayyidina Umar ketuk pintu dengan kuat. Dan Sayyidina Umar masyhur, kalau dia ketuk pintu, dia ketuk dengan kuat. Mereka tahu kalau cara ketuk pintu ini, mereka cakap, ini Ibn Al-Khattab, ini Umar. Dia ketuk pintu pun dia ketuk dengan kuat. Yang buka pintu tu dari dalam rumah Al-Arqam, dia buka sikit, dia nak confirm siapa itu. Dia kata, siapa ni? Dia kata, saya Umar bin Al-Khattab. Maka dia kata, tunggu sampai saya minta izin dari Rasulullah. Dia masuk, dia kata, ya Rasulullah, ini bin Al-Khattab datang dengan membawa bedah dia. Jadi semua takut di rumah Al-Arqam. Semua takut. Tak berani buka pintu sebab mereka tahu Umar ni kuat dan garang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandang kepada mereka. Dia kata, buka pintu untuk dia. Kalau dia masuk Islam, kalau dia ingin Islam, dia akan selamat. Kalau tak, kita akan selesaikan dia sekarang. Selesai masalah dengan dia sekarang. Kita ramai, dia satu orang. Tapi Rasulullah SAW dah tahu yang dia akan masuk Islam. Lepas mereka buka pintu, Rasulullah SAW bangun kepada Umar bin Al-Khattab, pegang baju dia dengan kuat dan tarik dia dengan kuat sehingga Sayyidina Umar, daripada kehebatan Nabi SAW, dia kata, ya Ibn Al-Khattab. Nabi SAW dia kata, aslim, masuk Islam wahai Ibn Al-Khattab. Allahumma hdih, ya Allah berilah hidayah. Wahai Umar, engkau akan berhenti ganggu kita atau Allah akan turunkan azab atas engkau. Dan Rasulullah waktu itu pegang baju Sayyidina Umar semua dan tarik dia dengan kuat. Ketika Rasulullah buat begitu kepada Umar bin Al-Khattab dengan cahaya kenabian Nabi SAW dan kehebatan Rasulullah, Sayyidina Umar menggigil dan takut daripada kehebatan Rasulullah sehingga duduk kepada atas lututnya. Terjatuh duduk atas lututnya. Dia kata, ya Rasulullah, saya memang datang ingin mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tujuan saya, ya Rasulullah. Bukan kali ini datang untuk ganggu. Kali ini datang
untuk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap takbir, gembira sangat dengan Islam Sayyidina Umar. Dia kata Allahu Akbar. Sahabat Nabi di dalam rumah Al-Arqam semua mengucap takbir Allahu Akbar. Sehingga orang di luar rumah Al-Arqam sampai jauh mereka dengar bunyi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ini? Apa jadi? Rupanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu gembira dengan sahabat dengan Islam Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Di waktu itu Sayyidina Hamzah ada juga, semua bangun beluk Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan gembira sangat dengan Islam Sayyidina Umar bin Al-Khattab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk Islam, Sayyidina Umar berkata, "Ahbabtu an yadhhar Islami." Aku tak suka masuk Islam dengan cara sembunyi. Aku lebih suka menzahirkan Islam. Kerana itu adalah kebenaran. Itu agama yang hak. Jadi saya lebih suka menzahirkan Islam. Tak mahu sembahyang atau ibadah di dalam rumah Al-Arqam sahaja. Dan saya lebih suka saya dibukul dan diseksa seperti saudara saya orang Islam yang lain. Tidak mahu menjadi istimewa sikit daripada sahabat-sahabat yang lain. Biar jadi sama. Wahakala. Selepas tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia kata lepas saya masuk Islam, saya kata, siapa orang yang paling musuh kepada Islam, paling musuh kepada Rasulullah? Saya mahu pergi jumpa dia dan saya nak sakitkan hati dia dengan khabar yang saya masuk Islam. Sebab orang Quraisy langsung tak sangka yang Umar bin Al-Khattab ni akan masuk Islam. Sebab dia antara orang yang seksakan sahabat. Dia kata lepas tu saya teringat bakciku, iaitu Abu Jahal. So Abu Jahal itu adik-beradik ibu Umar bin Al-Khattab. Saya pergi di waktu sebelum zuhur, pergi kepada rumah dia. Saya ketuk pintu. Dia keluar, dia kata, "Marhaban wa ahlan bibni ukhti." Selamat datang wahai anak kakak aku. Kenapa datang di waktu sekarang? Apa berita? Umar kata, "Aku datang membawa khabar gembira untuk bakci." Abu Jahal. Dia kata, "Apa khabar gembira tu wahai Umar?" Dia kata, "Aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saya sudah masuk Islam wahai bakci. Maka Abu Jahal di waktu itu marah sangat dan dia mencarut dan hina Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata, "Qabbahaka Allah wa qabbaha ma ji'ta bih." Kemudian dia tutup pintu sahaja kepada muka Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab dia kata, "Tak best, saya nak orang gaduh sama saya nak orang lawan saya nak orang bangun cuba nak seksa ke ganggu gaduh sama saya." Tapi dia kata, "Khalid, pakcikku pun tutup pintu saja. Saya kena pergi rumah orang yang lain." Dia pergi rumah Al-Walid bin Al-Mughirah. Ketuk pintu. Dia keluar. "Umar." "Ya." "Kenapa datang di waktu sekarang? Apa cerita?" Dia kata, "Saya datang membawa khabar gembira." "Apa khabar gembira tu?" "Saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Jadi dia mencarut sahaja, marah Umar, tutup pintu. Umar kata, "Tak best. Tak jumpa apa yang saya cari." Lepas tu ada seorang lelaki, dia bagi nasihat kepada Umar, dia kata,
wahai Umar, kamu ni betul ke nak orang semua tahu, nak zahirkan agama kamu ke? Dia kata, ya. Dia kata, saya akan tunjuk kamu caranya. Dia kata, bagaimana? Dia kata, tunggu sampai ahli Quraisy semua dah berkumpul di depan Al-Kaabah. Kamu datang. Cari seorang lelaki yang namanya Jamil bin Muammar. Jamil bin Muammar ni waktu itu dia masih musyrik, masih kafir, tapi waktu pembukaan Makkah dia masuk Islam. Jadi dia sahabat radhiyallahu anhu. Dia kata, pergilah kepada Jamil bin Muammar ini dan bisiklah di telinga dia, cakap, saya sudah masuk Islam. Jangan bagi tahu orang. Kerana apa? Dia kata, kerana Jamil bin Muammar ini dia tak mampu simpan rahasia. Dia tak boleh simpan rahasia. Kalau kamu dah bagi tahu dia, dia akan macam dia akan buat berita lah. Macam surah kapal dia akan sebarkan berita itu di waktu itu juga. Oh, dia kata, baik, saya akan buat itu. Lepas Sayyidina Umar bin Khattab, dia datang. Waktu mereka berkumpul, dia datang kepada Jamil bin Muammar itu radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Jamil, kau tahu tidak? Dia kata, apa? Kita rahasia antara saya dan kamu, jangan bagi tahu. Apa tu? Dia kata, saya sudah murtad dari agama orang Quraisy ini, masuk agama Muhammad. Sayyidina Umar tak habis cakap pun dengan dia bangun terus menjerit dengan suaranya yang paling tinggi. Dia kata, Umar bin Al-Khattab sudah murtad dan masuk Islam. Ketahuilah kalian semua, Umar dah masuk Islam. Di waktu itu, dia memang masyhur macam tu. Subhanallah, ada bagian orang macam tu. Dia tak boleh simpan rahasia. Dia akan cakap juga. Jadi lepas itu, mereka bangun gaduh dan pukul Umar bin Al-Khattab sehingga datanya Abu Jahal. Abu Jahal bermulaannya, dia kata, dia nampak ini anak kakak dia. Dia kata, saya lindungikan Umar, jadi semua jangan pukul dia. Semua mereka jauh dan biarkan. Tapi Umar bin Al-Khattab, dia kata, aku masih melihat saudara saya orang Islam dipukul, dihina, disiksa. Tapi orang semua tak berani pukul saya sebab Abu Jahal dah ucap begitu. Jadi dia pergi kepada Abu Jahal di depan orang semua. Dia kata, wahai baciku, saya balikkan peliharamu kepada kamu. Saya bebas. Siapa-siapa nak pukul, pukul. Jadi dia balikkan, yakni lindungikan dan janjian Abu Jahal kepadanya di depan masyarakat. Di waktu itu, bangun lagi, gaduh mereka pukul Umar bin Al-Khattab. Tapi Umar bin Al-Khattab kuat juga, dia pukul, mereka pukul dia. Dia pukul dia. Kalau mereka ramai, barulah berjaya dapat pukul Sayyidina Umar. Kalau 2, 3 macam tu, tak berani. Kena ramai, baru mereka mampu gaduh dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yakni Islam Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab pemeluk agama Islam, Rasulullah terlalu gembira, sahabat terlalu gembira, ahli langit juga gembira sangat dengan masuknya Islam Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dalam hadis, Sayyidina Jibril alaihi salam turun kepada Rasulullah ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Dia kata, wahai Rasulullah, istabsyara ahlus samai bi islami Umar. Ahli langit, yakni malaikat-malaikat di langit, mereka bergembira dan rasa macam positif dengan Islam Umar. Yakni Islam Umar ini akan membangunkan agama dan banyak membantu agama. Hatta yakni Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga, beliau berkata, ma zinna a'izzatan mundu aslama Umar. Dari mula Umar masuk Islam, kita jadi kuat orang Islam dan sahabat Nabi.
Lepas Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk Islam, dan Sayyidina Umar nampak Rasulullah SAW dengan sahabat sembunyi di dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Tidak boleh keluar, tidak boleh salah dengan tinggi suara, tidak boleh baca Quran dengan tinggi di Makkah, di Al-Kaabah. Umar bin Al-Khattab dia datang kepada Rasulullah. Dia kata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, alasna ala al-haq? Bukankah kita di dalam agama yang benar? Kalau kita hidup atau mati, kita yang benar. Rasulullah kata, iya, betul, benar. Dia kata, demi Allah. Nabi SAW kata, demi Allah, kamu berada di dalam agama yang berhak. Kalau mati atau hidup. Maka Umar kata, jadi kenapa kita sembunyi? Kenapa kita takut? Kenapa kita? Tapi sebenarnya Rasulullah ikut hikmah Allah. Ikut wahyu. Kalau Allah suruh, jadi Sayyidina Rasulullah SAW tidak bergerak atau tidak melakukan apa-apa kecuali kalau ada wahyu. Dan kadang-kadang wahyu itu turun sama dengan pendapat Umar bin Al-Khattab. Ini antara kelebihan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar dikata, demi Allah, setiap satu majlis yang saya pernah duduk di Makkah melawan agamamu dan siksa sahabat, saya akan gantinya sebagai kafarah, akan bantu agama dan akan menzahirkan agama di dalamnya. Dan saya mohon Rasulullah setuju dengan saya, kita sekarang kena keluar, itu di waktu zuhur. Kita sekarang kena keluar, kita salah di depan Al-Kaabah, depan mata masyarakat semua. Orang Islam tak pernah buat itu. Dan tak pernah mereka baca Al-Quran dengan suara yang terang di depan Al-Kaabah, depan masyarakat Makkah. Rasulullah akhirnya setuju dengan Umar. Dia kata, bismillah, jom. Mereka keluar, jumlah mereka 40 orang. 2 saf. Rasulullah di tengah, saf yang pertama, depannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang paling kuat, yang hebat. Yang orang Makkah takut dari dia. Saf yang kedua, depan dia Umar bin Al-Khattab. Jadi, ketika 2 saf begitu, depannya Umar dan Hamzah, di tengahnya Rasulullah, orang Quraisy semua tak berani ganggu dan tahankan mereka. Mereka biarkan. Mereka tawaf. Mereka pergi sampai Al-Kaabah tawaf. Lepas habis tawaf, Rasulullah salat imam, mereka salat belakang Rasulullah SAW. Di hari itu, Rasulullah baca Quran dengan suara terang. Sahabat Nabi SAW juga, lepas habis salat, mereka baca Al-Quran dengan suara yang terang. Yang tak pernah sebelum ini, mereka membaca Al-Quran di depan Al-Kaabah dengan suara yang terang. Ketika Sayyidina Umar jalan bersama Rasulullah, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah, dengan sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Umar saja pegang bedan dia, dia kata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia kata, barang siapa yang berani bergerak nak tahankan kita, ini bedan saya. Lepas tu Rasulullah SAW salat dengan mereka dan baca Al-Quran dengan suara yang terang, dan itu adalah sejarah kali pertama dalam agama baca Quran dengan suara terang di depan Al-Kaabah, depan masyarakat Makkah. Hakala. Banyak kali Sayyidina Umar bin Al-Khattab kalau bagi pandangan atau pendapat kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala setuju dengan pendapat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sehingga ulama berkata, ada bahagian ulama kumpulkan berapa kali Al-Quran setuju, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran turun membenarkan pendapat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia kata, dia kumpulkan di dalam satu kitab lebih daripada 20 kali. Yani kadang-kadang Sayyidina Umar bin Al-Khattab dibagi pendapat kepada Rasulullah, Al-Quran terus turun kepada Rasulullah, dia kata, jalankan apa yang pendapat Umar itu, Allah setuju. Antaranya, satu hari Umar bin Al-Khattab dia kata, "Law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla." Alangkah baiknya kalau kita ya Rasulullah
anggap timbak makam Ibrahim itu timbak salah. Kita kena salah di timbak makam Ibrahim. Turunnya terus ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Anggaplah ditimbak makam Ibrahim itu timbak salah. Salatlah ditimbak makam Ibrahim. Yakni Allah Subhanahu wa taala sokong dan setuju dengan pendapat Umar bin Al-Khattab. Satu kali lain, satu kali juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, perempuan kita juga isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang orang lelaki yang baik, lelaki yang tak baik masuk, nampak, melihat. Orang melihat isteri-isteri Rasulullah, isteri-isteri kita juga. Alangkah baiknya kalau Rasulullah suruh mereka hijab, tutup muka." Turunnya terus ayat hijab, ayat yang suruh perempuan-perempuan Islam tutup hijab untuk isteri Rasulullah dan untuk perempuan Islam semua. Sebenarnya itu cadangan dan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab, tapi disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala terus. Satu hari juga isteri-isteri Rasulullah SAW setiap satu campur dengan yang lain sampai bergaduh, sampai Rasulullah SAW merajuk dengan isterinya semua. Lama Rasulullah tak masuk rumah dan tak balik rumah, merajuk dengan isterinya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia datang kepada isteri Rasulullah semua, dia kata, "Asa Rabbuh." Tak mustahil Tuhannya, yakni Tuhan Nabi Muhammad SAW, Allah, kalau dia ceraikan kamu semua, akan digantikan. Allah akan gantinya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Sehingga bahagian isteri-isteri Rasulullah SAW merasa geram dan marah dengan Umar. Mereka kata, "Yang kau, wahai Umar, datang di sini nak tegur isteri-isteri Rasulullah. Alangkah hinanya kita ni. Tak ada orang lain kamu boleh nasihat dan tegur kita. Suami kita Rasulullah lah. Dia boleh tegur kita. Kamu pergi tegur isteri kamu saja." Isteri Rasulullah SAW marah juga dengan Umar. Tapi subhanallah, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang sama Sayyidina Umar sebut kepada isteri Rasulullah. Iaitu Allah Subhanahu wa taala kata, bolehlah, tak mustahil Allah Subhanahu wa taala akan gantikan Rasulullah isteri yang lebih baik kalau dia ceraikan kamu. Subhanallah. Banyak kali Sayyidina Umar bin Al-Khattab kalau bagi pendapat kepada Rasulullah SAW, yakni turun Al-Quran terus menjalankan atau meneruskan pendapat Sayyidina Umar. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna fil Qur'ani la Qur'anan min ra'yi Umar." Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada beberapa ayat dia sebenarnya pendapat Umar. Tapi Allah Subhanahu wa taala yakni benarkan dia. Dan tidak pernah kalau sahabat semua bincang tentang sesuatu, kalau mereka ada pendapat dan Umar ada pendapat, Al-Quran datang turun membenarkan pendapat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. La ilaha illallah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umarin wa qalbihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, menjadikan kebenaran itu di lidah Umar dan hatinya. Jadi lidah Umar sentiasa benar, hatinya juga benar. Jadi kalau Umar benci sesuatu itu benar, kalau Umar suka sesuatu itu adalah benar. Allah Subhanahu wa taala yang jadikan lidah dan Umar bin Al-Khattab begitu. Wahakadha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu hari hatta orang Yahudi mereka kata kepada Umar, mereka kata, "Wahai Umar, Jibril ini yang turun kepada sahabatmu, yakni Muhammad SAW, itu adalah musuh kami. Kita benci dia." Maka Umar kata, "Man kana aduwwan lillah." Barang siapa yang musuh kepada Allah, wa malaikatih, malaikatnya, wa rusulih, dan rasulnya, wa Jibril, dan Jibril, wa Mikal, dan Mikal, maka Allah Subhanahu wa taala musuh kepada orang yang kafir. Dan musuh kepada mereka semua ni.
turunnya kepada Nabi SAW terus ayat yang sama macam ayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi ini antara kemuliaan dan kelebihan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan penuhkan hati kita dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta agama Islam, dan sentiasa istiqamah dan sentiasa bertambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Setiap nafas, setiap satu saat bertambah, semakin bertambah cinta kita kepada Rasulullah, iman kita kepada Rasulullah SAW, yakin kita kepada Rasulullah SAW. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad SAW. InsyaAllah esok kita akan sambung macam biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.